Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ini kita berjumpa lagi dalam subjek Structural Concrete Design Technology. Okay, so kita akan masuk topik unit 2 iaitu Design Load. Okay, kita tengok dulu unit layout untuk Design Load. Okay, 2.0 Introduction, 2.1 Dead Load, 2.2 Impulse Load, 2.3 Wind Load, 2.4 Design Load Acting on an Element, dan 2.5 adalah Structural Behavior. Ini adalah yang kita belajar subtopik dalam chapter 2. Ok, sebelum tu kita tengok dulu learning outcome untuk chapter 2. Ok, after completing this lesson, students should be able to, yang pertama, define the type of load on structure. So kita boleh kenal lah beberapa jenis type of load. Yang kedua, estimate the characteristic dead and impulse load. So boleh kira berapa characteristic dead and impulse load. Yang ketiga, calculate the design load on an element. Boleh kira dia punya design load. Dan yang keempat, identify the behavior of structural element under load. Okay, so kita pergi dulu 2.0 iaitu introduction. Ok, so kita tengok force adalah load dan load adalah action. Ok, dalam silibus kita gunakan Eurocode. Ok, Eurocode. Jadi kita akan panggil load itu adalah action. Ok, kita guna perkataan action. Ok, apa type of action yang ada? Ok, kita tengok apakah jenis-jenis type of action. Ok, kita masuk 2.1 iaitu dead load. Okay, ataupun permanent action. Okay, dalam silibus kita menggunakan Eurocode, so kita akan guna perkataan permanent action. Okay, so kita tengok permanent action tu apa. Okay, yang pertama kita tengok dia punya maksud. Okay, dia adalah safe weight of structure, weight of finishes, shielding and services at which the variation in magnitude with time is negligible. Okey, maksudnya adalah permanent. Permanent ni adalah tetap lah. Maksudnya dia tidak berubah. So berat dia tidak bergerak. Kalau safe weight of structure tu maksudnya berat structure itu sendiri. Okey, apa safe weight of structure? Apa jenis-jenis dia? Okey, dia adalah beam, okey, column, slab. Okey, tiga elemen ni tidak bergerak lah. Foundation. Okay, konkret kan, jadi dia tak bergerak. Okay, weight of finishes pun tidak bergerak, shielding pun tidak bergerak, and services. Okay, apa sahaja yang elemen yang tidak bergerak, kita akan panggil berat dia adalah berat permanent action. Okay, simbol yang digunakan untuk permanent action adalah GK. Ini adalah simbol untuk permanent action. Okay, permanent action sekiranya tidak diberikan, kita akan refer kepada BS 648 iaitu Schedule Weight of Building Material. Okay, ini ada table je. Yang kedua, table 1.5 daripada Eurocode. Okay, Weight and Load of Typical Construction Material. Okay, ini dua references yang kita akan refer untuk permanent action. Okay, saya tunjuk dulu table 1.5 iaitu Weight and Load of Typical Construction Material. Okey, dalam nota ni saya tulis table 1 lah. Okey, tapi dia punya references adalah daripada table 1.5. Okey, so kita tengok dia ada material, dia ada density, dia ada form of construction. Okey, dan dia ada dia punya load. Okey, contoh kita tengok plain concrete. Okey, ni plain concrete. So density dia adalah 24 kN per meter cube. Okey, so kita tengok unit dia. Tengok unit betul-betul, sebabnya nanti bila kita nak kira, kita kena samakan unit. Okey, contoh material lain adalah glass. Okey, dia punya density adalah 25.6 kN per meter cube. Okey, tengok form of construction. Kalau kita guna plaster skim coat, ini plaster skim coat, so dia punya load adalah 0.05 kN per meter square. Lainlah dia punya unit. Okay, kena tengok dia punya unit supaya kita senang untuk kira nanti. Ok,
Okey, yang ini pula adalah daripada table schedule weight of building material. Okey, yang ini daripada BS 648. Okey, ini contoh saya tunjukkan satu brickwork. Okey, brickwork. Okey, dia akan tulis kat sini clay solid per 25 mm thickness. Okey, medium density, so dia punya berat adalah 55 kg per meter square. Okey, yang ini unit dia adalah kilogram. So dalam kilogram ni kita akan tukarkan dia kepada kilonewton. Okey, so contoh yang lain adalah tengok dekat plywood. Okey, plywood per mm thickness. Okey, per mm thickness dia adalah 0.7 kg per meter square. Okey, kilogram ni kita akan tukarkan kepada kilonewton. Okey. Okey, ini sambungan sambungan table tadi. Okey, dia ada lain juga. Contoh kita tengok dekat sini adalah timber. Okey, timber timber ni dia ada dua. Satu adalah softwood, satu lagi adalah hardwood. Kalau kita pakai softwood, kita akan guna nilai yang ni lah. Okey, kalau kita guna hardwood, kita akan pakai nilai yang ini. Okey, ini adalah table yang kita boleh refer untuk kita tengok permanent action untuk setiap elemen building. Okey, so kita tengok example 2.1 untuk calculation permanent action. Okey, example 2.1 dia bagi gambar figure 1 reinforced concrete element. Dia ada brick, wall, beam, slab dan plaster shielding. Okey, so kita tengok soalan dia. The reinforced concrete floor beam as shown in figure 1 is used to support a concrete slab of 6 meter width and have a thickness of 100 mm. Okay, so dia adalah thickness dia adalah 100 mm dan slab dia adalah 6 meter. Okay, the slab also carries a 13 mm thick plaster shielding. Okay, 13 mm. Okay, yang ni 13 mm plaster shielding for the floor below. The beam also carry a brick wall of width 100 mm and 1.25 meter tinggi. Okay, tebal dia adalah 100 mm dan tinggi dia adalah 1.2 meter. Okay, soalan dia, determine the load on the beam as kilonewton per meter length. Okay, so unit yang dia nak load ni mestilah dalam unit kilonewton per meter. Okay, so kena ingat yang tu. So kita tengok macam mana cara kita nak kira. Okay, by referring to schedule weight of building material. Okay, by refer kepada table tadi. So kita ada dua table, iaitu table 1 dan table 2. Okay. Okay, so concrete slab. Okay, bila kita kata concrete, okay, dia adalah 25 kN per meter cube. Ni 25 kN ni kita ambil daripada table dan kita darabkan dengan dia punya width dan dia punya thickness. Okay, so 6 meter tu adalah dia punya width, yang ini adalah dia punya thickness. Okay, so kita akan dapat 15 kN per meter. Okay, untuk plaster shielding, so kita tengok dekat table. Okay, kita akan dapat nilai dia adalah 0.22 kN per meter square. Okay, bila kita tengok kat sini, unit dia adalah meter square. Okay, tapi concrete slab, unit dia adalah meter cube. Yang ini berbeza. Jadi untuk plaster shielding, kita hanya akan darabkan dengan dia punya kelebaran sahaja. Kita tak darab dengan thickness. Okay, so ni adalah lebar. Okay, so kita akan dapat 1.32 kN per meter. Okay, so tadi dekat soalan dia ada brick wall. Okay, brick wall tadi kalau kita tengok nilai ni adalah kita ambil daripada table. Okay, so kita akan darabkan dengan thickness dan kita akan darabkan dengan tinggi dia lah. Okay, so 0.1 meter. Dalam soalan tadi dia bagi thickness dia adalah 100 mm. So kita tukar unit dia dalam meter.
kalikan dengan 1.2 meter, so kita akan dapat 2.64 kilonewton per meter. Okey, make sure setiap calculation yang kita kira, at the end dia punya unit mestilah sama. Baru kita boleh tambahkan semualah. Okey, so kita tambahkan ketiga-tiga permanent action. So total dia akan dapat 18.96 kilonewton per meter. Ini adalah contoh untuk macam mana kita nak kira permanent action dengan kita punya kita refer kepada table 1 dan table 2. Okey, next kita tengok apa itu impose load. Okey, impose load ataupun kita panggil dia adalah variable action. Variable action maksudnya adalah loading yang boleh digerakkan ataupun loading yang boleh dialih-alihkan. Okey, action caused by people, manusia, furnitures, equipment, store material, movable partition and material. Okey, maksudnya satu adalah people, orang memang bergerak lah. Okey, bergerak. Furniture kita boleh alih-alihkan. Okey, equipment pun kita boleh alihkan. Store material pun kita boleh alihkan. Movable partition confirm boleh beralih. Okey, jadi dia adalah loading yang dikategorikan sebagai variable action. Okey, simbol yang kita gunakan untuk variable action adalah QK. Okey, kalau permanent action tadi GK. Okay, variable action adalah QK, dan references yang kita akan refer untuk nilai variable action yang pertama adalah MS Malaysian Standard Eurocode 1991, yang ini adalah list variable action yang ada. Dan yang kedua adalah characteristic impose load yang kita ambil daripada British Standard 6399. Nanti kita tengok. Okey, table ni adalah sources daripada Malaysian Standard Eurocode, iaitu National Annex. Okey, saya tuliskan kat tepi ni. Ini adalah dia punya sources. Okey, so table ni ada kategori untuk loaded area. Dia ada A, B, C, D, E, F. Okey, loaded area. A, contoh kalau kita tengok A, area for domestic and residential activity. Dia adalah untuk domestic dengan residential activity. Okey, so A ni dia akan terbahagi lagi kepada A1, A2, A3. Kita akan tengok kawasan yang kita nak kira impose load tu, nak tengok dia dekat mana. So kalau A1 ni biasanya adalah all usage within self-contained dwelling unit. Okey, yang A2 mungkin adalah untuk bedroom dan dorm. Okey, yang ketiga bedroom in hotel and hospital. So setiap kali kita nak kira untuk impose load, kita kena tengok kategori and subkategori dia duduk dekat mana. Okey, contoh kalau D ni adalah shopping area. Okey, shopping area dia cuma ada satu je, D1. Okey, area in general retail shop. So kita akan guna QK dia adalah 4.0. Okey, kalau yang A tadi ni dia ada A1, A2, A3. So dia ada nilai dia lah 1.5 dengan 2.0. Okey, ini adalah table untuk impose load yang kita ambil daripada Malaysian Standard. Okey, table ni pula dia adalah karakteristik impose load daripada British Standard 6399. Okey, sama juga dengan table tadi. Okey, kita tengok dia ada type 1, type 2. Okey, dekat sini dia bagi tahu nilai dia kat sini distributed load, intensity distributed load kilonewton per meter square. Lepas tu dia ada concentrated load iaitu dalam unit kilonewton. Okey, so kita akan guna yang mana? Tak kisah, kalau awak nak ambil nilai kilonewton boleh ambil nilai kilonewton, dan kita boleh juga guna kilonewton per meter square. Okey, contoh dekat type 2 ni. Okey, type 2 kita tengok dia adalah apartment houses, boarding houses, okey, guest house, hostel. Okey, yang terkandung dekat dalam type 2 ni kita akan guna dia punya nilai kat sini 7.5 kilonewton per meter square. Okey, kalau contoh ni toilet room, toilet kita akan pakai ni 2.0. Okey, last kali yang ni
corridor, halfway, stair, landing. Kena bacalah dekat sini dia punya karakteristik dia. Okay, same as room to which they give access but with a minimum of 3.0. Okay, so minimum nilai dia adalah 3.0. Lepas tu dia kata same as room, yang kita boleh ambil ni lah bedroom and dorm, iaitu 3.0. Itu cara kita nak gunakan table 4 ini. Ok, next kita tengok win load. 2.3 adalah win load, tapi untuk syllabus ni kita punya design action kita tak masukkan win load kita lah, tapi kita akan tengok dulu apa maksud win load. Ok, ini adalah contoh lah contoh win load yang untuk biasanya kita akan kira untuk bangunan yang tinggi lah. Okay, so wind load dia adalah horizontal load yang bertindak ke atas bangunan yang tinggi biasanya. So kalau bangunan tinggi ni kita akan kira design load tu, kita akan masukkan sekali wind load. Tapi kalau biasanya rumah teres, rumah satu tingkat ni, kita tak masukkan wind load lah. Okay, so ni adalah contoh lah wind load yang acting dekat structural building. Ok, next kita tengok 2.4 iaitu design load acting on an element. Ok, so kita tengok design load. Apa itu design load, ataupun kita panggil dia adalah design action. Ok, kat sini saya ada listkan for reinforced concrete design. Okay, the relevant standard yang biasa kita gunakan adalah Eurocode 0, Basic of Structural Design, Eurocode 1, Action on Structure, Eurocode 2, Design of Concrete Structure, MS 1553 adalah untuk wind load, MSEN adalah untuk Malaysian Standard National Annex, yang ini untuk Variable Action. Ok, so ini adalah standard yang biasa kita guna untuk kita design sesuatu loading. Ok, so kita tengok design value combination. Ok, in design practice, the applied load is bigger than the characteristic load due to unforeseen circumstance such as, yang pertama adalah calculation error. Ok, ini adalah tiga faktor lah. Tiga faktor. Yang kedua, construction inaccuracies, dan yang ketiga, unforeseen increase in load in the future. Ok, disebabkan ketiga-tiga faktor ni, so kita akan designkan sesuatu. Kita design ni, kita guna equation iaitu 1.35 GK tambah 1.5 QK. So 1.35 tu adalah faktor lah. Okay, dengan 1.5 tu pun adalah faktor untuk dead load dan imposed load. Ok, so kita tengok yang ni. Kita tengok uniform distributed load, ataupun kita panggil dia adalah UDL. Ok, uniform distributed load is a load which is evenly spread. Maksudnya sekata lah, sekata dia punya load. Ok, dia usual unit is kilonewton per meter, ataupun kita panggil kilonewton per meter run. Ok, contohnya kita ada satu beam. Ok, kita ada support kiri dan kanan. So simply supported beam, panjang dia adalah 6 meter. Ok, kata 6 meter. So dia ada loading di sepanjang ni. Saya lukiskan macam ni. Contoh loading dia adalah 21 kilonewton per meter. Ok, itu adalah uniform distributed load. Contoh dia. Ok, kalau concentrated load ataupun point load, ok, dia adalah load yang tidak spread lah, dia satu tempat je. Tu kita panggil point load. Ok, contohnya beam ada dua support. Ok, panjang beam adalah 6 meter. So dia ada satu load dekat atas ni. Ok, so ni adalah point load. Contoh adalah 1.5 kilonewton. Ok, so kalau point load, unit dia adalah kilonewton. Tapi kalau uniform distributed load, UDL, unit dia adalah kilonewton per meter.
Okey, so kita tengok example 2.2 untuk design action. Okey, example 2.2, a simply supported rectangular beam of 6 meter span, okey, panjang dia adalah 6 meter. Characteristic date excluding, okey, ayat dia adalah excluding safe weight of beam GK and imposed load, okey, dia ada GK dan QK of 8 kN per meter dengan 6 kN per meter respectively. Okey, so GK dia adalah 8. Kalau baca dekat soalan tu, okey, GK sama dengan 8 kN per meter. Okey, so QK sama dengan 6 kN per meter. Okay, the beam dimension, size beam dia adalah 275 dan 450. Okay, so kalau nak senang lukis macam ni pun boleh. So yang ini adalah 275. Okay, H dia adalah 450. Unit dia adalah mm lah. Okay, so soalan yang pertama, calculate design action. Okay, kita nak calculate design action ni, kita guna rumus tadi. W sama dengan 1.35 GK tambah 1.5 QK. Okey. Yang kedua, kita cari dia punya reaction at the support. Okey, yang ini adalah, tengok dekat soalan, dia adalah simply supported beam. So kita nak cari reaction dia simply supported macam ni. Okey, so kita nak cari reaction 1 dan reaction 2 untuk beam. Dan yang ketiga, kita nak cari maximum design bending moment at center of span. Okey, kenapa moment dia dekat center? Sebab bila simply supported, moment yang paling maksimum adalah berada di center of span. Okey, dia bagi dekat sini maximum bending moment at center of simply supported beam under uniform distributed load. So rumus dia adalah WL kuasa 2/8. So kita akan guna rumus ni untuk soalan nombor 3. Okey, so kita nak kira dia punya jawapan. Okay, ni saya dah lukiskan ringkasan daripada soalan tadi. Okey, so kat sini ada size beam. Yang ni size beam. So kita dah ada QK, kita dah ada GK. Okey, so kita pertama sekali kita nak kira adalah safe weight beam. Kenapa kita nak kira safe weight beam? Sebab tadi dalam soalan dia tulis kat sini excluding. Okey, excluding safe weight beam. Jadi kita kena kira dulu safe weight beam dia berapa. Okey, so safe weight beam sama dengan berat konkrit. Okey, berat konkrit adalah 25 kN per meter cube. Okey, itu berat konkrit lah sebab beam diperbuat daripada konkrit. Kalikan dengan saiz beam 275 dengan 450. Sorry, ni mm ni. Okey, so kalikan dengan 0.275 meter. Tukarkan dia kepada unit meter. Kali 0.45 meter. Okey, so kita akan dapat nilai dia adalah 3.09 kN per meter. Ini adalah safe weight beam. Okey, so kita dah dapat tadi nilai dalam soalan dia dah bagi GK. GK adalah 8. So kita terus totalkan untuk dead load. Okey, so total dead load GK sama dengan 8 kN per meter tambah 3.09 kN per meter. Okey, so total dia adalah 11.09. Okey, kita dah ada nilai total dead load 11.09. Okey, lepas tu kita dah ada nilai variable action iaitu 6 kN per meter. So kita terus masukkan dalam rumus design action. So design action W sama dengan 1.35 GK
tambah 1.5 QK. Okey, masukkan nilai dia 1.35, GK dia adalah 11.09 tambah 1.5, QK dia adalah 6. Okey, so tambahkan akan dapat 23.97 kN per meter. Okey, so ni adalah design action untuk beam. Okey, ni total lah. Okey, dah jawab soalan nombor 1 tadi. Okey, soalan yang kedua, reaction at the support. Okey, ini dah buat tadi. Okey, reaction at the support. So macam mana cara nak kira? Okey, untuk kira reaction at the support, simply supported reaction sama dengan WL bahagi 2. Okey, WL bahagi 2. So W tadi yang kita dah kira 23.97 kN per meter. Okey, kita kalikan dengan L adalah 6 meter dan kita bahagi 2. Okey, so kita kira kita akan dapat 71.91 kN. Okey, itu adalah reaction dia. Okey, dekat mana reaction tu kita lukiskan. Okey, so beam tadi simply supported beam. Beam dia adalah 6 meter. Okey, so dia ada loading dekat atas ni adalah 23.97 kN per meter. So kita ada reaction 1 dan reaction 2. Okey, reaction dia ni lah yang nilai ni 71.91 kN yang kita kira ni lah. Okey, itu adalah dia punya reaction dia. Okey, dah jawab untuk soalan nombor 2. Okey, nombor 2. Okey, nombor 3 adalah maximum design bending moment at center. So kita guna rumus ni, WL kuasa 2/8. Okey, moment maximum sama dengan WL kuasa 2 bahagi 8. Okay, W dia adalah 23.97 kN per meter. L adalah 6 meter. 6 meter kuasa 2. Okay, bahagikan dengan 8. Okay, jawapan dia 107.87 kN meter. Okey, unit ni kalikan dengan unit meter square, dia akan dapat kN meter lah. Okey, so ni adalah jawapan untuk soalan nombor 3. Okey, so kita jawab untuk soalan nombor 3 kat sini. Okey, selesai untuk example 2.2. Macam mana cara nak kira design action, nak kira reaction at the support, dan kita kira dia punya maximum bending moment. Okey, kita tengok satu lagi example. Example 2.3, cara macam mana nak kira design action. Okey, example 2.3. The floor plan of a composite structure. Composite structure ni maksudnya dia adalah campuran daripada konkrit dan steel. Composite lah, tak kisahlah dia campur daripada apa pun. And dia bukannya totally concrete dan dia bukan totally steel. Okay, so dekat dalam soalan ni composite structure dia gunakan concrete slab dan beam dia ada gunakan steel beam. Okay, so kalau nak kira beam kita tak boleh ambil nilai berat konkrit, kita kena ambil berat steel. Okay, as in figure 6. Okay, dia dah tunjuk dekat figure kat bawah ni. Okay, so the reinforced concrete slab has an overall depth of 200 mm. Depth dia 200 mm ataupun kita kata dia punya thickness lah. Okay, and to be designed to carry an imposed load of 3 kN per meter square. Ni dia dah bagi imposed load 3 kN including floor finishing and shielding load of 1 kN. Okay, ini adalah nilai floor finishing and shielding load. Okay, calculate the design action acting on steel beam 2AB. Assume weight of steel beam is
70 kg per meter. Okey, dia dah bagi dah. Berat steel beam adalah 70 kg per meter. Okey, dia nak design load untuk beam 2 AB. Okey, kita tengok grid line 2 dan AB. Okey, so beam yang ni lah. Okey, beam yang ni, yang tengah ni, kita nak design beam ni, nak design load beam tu. Okey, sebelum tu kita kena tengok figure ni dia ada bagi slab Okey, slab 1, yang ini adalah slab 1, slab 2, slab 3. Okey, untuk beam 2 AB, kalau kita tengok dia carry loading daripada slab 1 dan slab 2. Okey, sebelum tu kita nak tahu dulu macam mana kita nak check dulu slab tu adalah one way slab ke ataupun two way slab. Macam mana cara kita nak checking sama ada dia one way slab ataupun two way slab? Kita akan guna rumus LY bahagi LX. Okey, LY yang panjang. Okey, so ni ambil 6 meter bahagi LX yang pendek adalah 3 meter. So 6 bahagi 3 sama dengan 2. Okey, 2 ni dia lagi besar dan sama dengan 2. Okey, ini adalah kategori untuk one way slab. Okey, kalau kita kira LY dan LY over LX dia lagi kecil daripada 2, dia akan jadi two way slab. Okey, ini adalah dia punya kategori lah. Okey, jadi untuk soalan ni slab dia adalah one way slab. So half daripada slab ni loading dia akan pergi ke beam 2 AB. Macam ni. Okey, separuh daripada slab 1 pun loading dia akan pergi kepada 2 AB. Okey, separuh lagi pergi mana? Separuh lagi loading ni akan pergi kepada beam 1 AB dan loading yang atas ni half dia akan pergi kepada beam 3 AB. Okey, itu cara kita nak tengok loading slab tu beam yang mana yang kena support loading dia. Okey, lepas tu kita tengok so jarak ni antara slab ni daripada sini sampai sini adalah, ni separuh daripada ni adalah 1.5. Okey, separuh daripada sini adalah 1.5. So ni adalah 3 meter lah. Okey, bila kita dah tahu slab tu berapa dia punya lebar, baru kita boleh kira dia punya safe weight untuk slab. Okey, so kita kira dulu untuk permanent action. Okey, permanent action GK lah. Okey, yang pertama adalah safe weight slab. Saya tulis SW je lah safe weight slab sama dengan, okey, slab tadi adalah konkrit. Okey, so dia adalah 25 kN per meter, per meter cube, kalikan dengan thickness. Dalam soalan dia bagi 200 mm, so dia akan jadi 0.2 meter, dan kalikan dengan lebar dia tadi 3 meter. Okey, so kira dapat 15 kN per meter. Okey, itu adalah safe weight slab. Okey, next permanent action adalah beam lah, safe weight beam. So nombor 2 safe weight beam. Okey, safe weight beam, beam kita adalah steel dalam soalan tu dia bagi tahu beam adalah steel, and dia dah bagi dah berat steel ni adalah 70 kg per meter. Okey, so 70 kg per meter ni tukarkan dia dalam unit kilonewton per meter. Okey, so 1 kg 10 newton. Okey, tukarkan kepada newton dan akan tukar kepada kilonewton. Okey, 1 kilonewton sama dengan 10 kuasa negatif 3 kilonewton. Okey, so daripada kg kita boleh tukarkan kepada newton, ni kg. Okey, newton ni tukar newton macam tu.
So kita akan darabkanlah 70 kali 10 kali 10 kuasa negatif 3, dia akan jadi 0.7 kilonewton per meter. Okey, dan unit ni mesti sama dengan unit yang lain. Okey, supaya kita nak tambahkan senang. Okey, next kita ada ada apa lagi dekat atas dia? Floor finishing and sealing load ni floor finishing and sealing load. Okey, so kita kira kat sini. Floor finishing saya tulis FF lah Okey, sama dengan dia bagi tadi 1 kilonewton per meter square. Okey, so floor finishing ni dia akan duduk bawah slab. Jadi dekat slab kan floor finishing. Okey, so dia akan darabkan dengan kelebaran slab lah, sama. Kalau slab ni 3 meter, 3 meter lah, darab kat sini 3 meter. So akan dapat 3 kilonewton per meter. So unit dia pun sama dengan unit yang lain. Okey, so kalau tengok daripada soalan tadi, so kita ada 3 je lah, 3 permanent action kita. So kita kirakan dia punya total. So total permanent action, GK lah, GK sama dengan 15 tambah 0.7 tambah 3. Okey, so nilai dia adalah 18.7 kilonewton per meter. Okey, so ni adalah total permanent action untuk soalan ni. Okey, next kita nak kira variable action. So variable action iaitu QK. Okey, dalam soalan dia bagi, kalau kita tengok dalam soalan dia bagi 3 kilonewton per meter square. Ini impulse load dia. Okey, so kita kira 3 kilonewton per meter square, kita darabkan dengan lebar slab tadi. Okey, 3 meter kan? Okey, so 3 meter. So akan dapat 9 kilonewton per meter. Okey, so ni adalah variable action dia. Okey, so bila kita dah dapat nilai variable action dan permanent action, kita akan masukkan dalam equation design action. So kira dia punya design action, W sama dengan 1.35 GK tambah 1.5 QK. Okey, masukkan nilai dia 1.35 GK tadi 18.7 tambah 1.5 QK adalah 9. Okey, so total dia adalah 38.75 kilonewton per meter. Okey, so ni adalah design action untuk beam 2AB. Okey, so bila dah dapat nilai dia, so bolehlah kita lukis dia punya loading. So ni adalah beam AB. So kita kira ni adalah RA lah, RA, RB. So loading kat atas ni UDL adalah 38.75 kilonewton per meter. So beam ni panjang dia adalah 6 meter. Okey, so daripada sini kita akan kira lagi dia punya reaction. RA sama dengan RB, kita akan guna rumus WL bahagi 2. So kita akan masukkanlah nilai W dia adalah 38.75, L dia adalah 6 meter, bahagikan dengan 2. Okey, itu untuk nak kira reaction. Kalau moment pula, moment max sama dengan WL kuasa 2 per 8. So masukkan nilai W 38.75, L dia adalah 6 kuasa 2 bahagikan dengan 8. Okey, so nanti ni boleh kira lah berapa nilai reaction dan moment max untuk beam 2AB. Okey, so selesai, kita dah dapat jawab untuk soalan example 2.3. Okey, so kat sini saya sertakan satu
exercise lah untuk nak kira design action untuk BIM. Okey, ini adalah exercise. Okey, saya gunakan layout yang sama. Okey, cuma soalan dia saja yang berbeza. Okey, so boleh dapatkan soalan ni, and then nanti boleh cuba buat dia punya exercise dan nanti boleh submit pada saya lah jawapan dia. And kita akan sama-sama bincangkan jawapan exercise ni untuk dalam next class nanti. Okey, so sampai sini saja topik hari ini. Kita belajar berkaitan dengan dead load, design load dan impose load. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.